أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على كل أمور الدنيا والدين. صلاة وسلاما دائما متلازما على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tamanya kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Ta'ala masih lagi mengekalkan nikmat-nikmatnya ke atas kita. Diberikan nikmat sihat, diberikan kelapangan masa, diberikan kita kata apa, keluarga yang membahagiakan. Maka kita membalas segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan kita bersyukur, dan kita bersyukur dengan cara kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kesyukuran yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menambah lagi nikmat-nikmat Allah ke atas kita semua, insya-Allah. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Ya, selepas mana lama kita tidak berjumpa atas sebab aturan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, ya, beri ujian pada kita yang akhirnya tersekat macam-macam benda menyekat kita. Maka alhamdulillah, tak apalah, masih lagi diteruskan pengajian kita pada malam ini, dan insya-Allah tidak akan berlaku lagi lah sekatan-sekatan seperti mana sebelum ini. Dan ada pun musibah-musibah yang berlaku ini tidak lain dan tidak bukan Allah Ta'ala nak beri kebaikan pada kita. Tu syok kita pada Allah Ta'ala lah, keyakinan kita. Sebab disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Man yuridillahu khairan yusib minhu." Siapa-siapa yang Allah Ta'ala nak beri kebaikan pada dia, maka Allah Ta'ala akan timpakan ujian dan musibah untuk dia. Dan maka insya-Allah dengan apa yang berlaku itu memberi 1000 macam kebaikan kepada kita. Saya nak kongsikan malam ini beberapa pesanan daripada Al-Imam Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan hakikat kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dengan pesanan-pesanan ini membawa kita pada tujuan asal kehidupan kita adalah untuk beribadah dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala satu hari pernah menyatakan dia telah ditanya oleh tok guru dia. Tok guru dia pernah bertanya dia. Tok guru dia kata, "Mu ni belajar dengan aku 30 tahun dah. Dan dengan masa 30 tahun mu datang belajar dengan aku, dengar ilmu hak aku sampaikan ni, apa yang telah kamu dapat daripada aku?" Ni. 30 tahun dah belajar ni, mendapat hak mu boleh. Maka Al-Imam Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala dia jawab, "Hasil daripada 30 tahun aku belajar ni, maka aku dapat 8 perkara ataupun 8 faedah." 30 tahun belajar 8 faedah je boleh. Dia merangkumi semua ni lah kefahaman-kefahaman dia itu. Maka dia himpunkan, maka kesimpulan hak dia dapat 30 tahun belajar ni 8 perkara dia kata. 8 perkara yang aku dapat. Maka dengan 8 perkara ini sudah memadai untuk aku menjadi bekalan supaya aku hidup dalam keadaan selamat dan sejahtera untuk dunia dan akhirat, dia kata. Jadi 8 perkara ni tak dah malam ni kita ambil sedua dah lah. Tersambung pula lain kali. Baik. 8 perkara yang menjadi bekal hidup selamat dunia akhirat yang dipegang oleh Imam Hatim Al-Asam hasil daripada belajar dia dengan tok guru dia yang bernama Syaqi Al-Balkhi rahimahullahu ta'ala. Baik. Tapi kalau kita tengok dari sudut nama dia, Al-Asam itu maksudnya pekak, muslimin muslimat. Dah dia pekak ke? Dah belajar lagu mana kalau pekak? Apakah tok guru dia guna bahasa isyarat belajar? Baik, ada kisah dia, cerita dia. Sebelum mana kita masuk pada bab tentang 8 faedah tu, kita kenal dulu Imam Hatim Al-Asam ini. Imam Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala ni, muslimin muslimat, dia tak pekak.
Walaupun gelaran dia Al-Asam, orang yang pekak. Dah lagu mana apa diberi gelaran Al-Asam ini? Ada satu kisah lucu lah, tapi kita cerita mungkin tak lucu. Tapi nak royaknya di sini, Imam Hatim Al-Asam ni dia seorang yang suka menderma, orang yang soleh, dermawan dia. Baik. Satu hari datang seorang perempuan, datang nak minta sesuatu dengan dia. Dan nak minta bantuan lah sikit, moga dia kenal Imam Hatim Al-Asam ni orang yang suka membantu, menolong orang lain. Tiba-tiba nak jadi ke ceritanya muslimin muslimat saat tu, wanita yang meminta sesuatu dengan Imam Hatim Al-Asam ini, kok riwayat tiba-tiba terkentut muslimin muslimat. Ketuk. Ketuk ni kok dokah, mana kata ketuk ni bunyi pula. Maka malu muka apa ni, salah ketuk. Dahlah nak minta sesuatu dengan Imam Hatim Al-Asam, ketuk pula depan Imam Hatim Al-Asam. Lalu Imam Hatim Al-Asam ini dia berpura-pura tidak dengar ketuk tu. Dan lama ke dia berpura-pura ni? Akhirnya dengan kejadian kerana seorang perempuan tu tadi nak jaga kehormatan, nak jaga supaya orang puan tu tak malu muslimin muslimat, akhirnya Imam Hatim Al-Asam ini kata, dalam keadaan dia tahu muka orang puan tu berubah kerana malu, tapi Imam Hatim Al-Asam ni tidak memberi apa-apa respon supaya puan ni tadi tidak malu pada dia. Maka berpura-puralah Imam Hatim Al-Asam menjadi pekak selama banyak-banyak tahun muslimin muslimat. Maka orang pun kenal Imam Hatim Al-Asam ni sebagai pekak. Tapi pekak sini ni bukanlah kita kata pekak hak sokmo-sokmo siapa dak dengar, makna kata macam minta maaf sebut macam orang tua dah. Kadang-kadang dia cakap kuat dengan dia. Sebab apa? Pendengaran ni kurang elok. Maka begitulah anggapan orang kepada Imam Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala. Kerana nak menjaga kehormatan seorang perempuan, terpaksa berpura-pura dia pekak ni sampai ke mati dia muslimin muslimat. Baik. Waktulah anak ayatnya pada kita. Tapi kalau boleh ke kita kok, kawan dia ketuk depan kita, habis orang kita royak. Tak jaga kehormatan dia. Baik. Lalu apa 8 perkara tu? Kita pergi pada yang pertama. Perkara pertama kata Imam Hatim Al-Asam, sesungguhnya aku telah melihat kepada makhluk-makhluk yang ada di dunia ini, lalu aku mendapati bagi setiap makhluk itu mesti ada sesuatu yang dikasihinya dan yang diasyikinya. Dan aku melihat pula bahawa ada sebahagian daripada sesuatu yang dikasihi itu hanya menemani kekasihnya sehingga ke masa ia sakit sahaja, dan ada pula yang sentiasa menemaninya sehingga ke dalam kubur. Kata Imam Hatim Al-Asam, atas dunia ni aku tengok macam-macam jenis makhluk. Makhluk hak bernama manusia, makhluk yang bernama binatang. Dan setiap makhluk-makhluk ni, kalau kita ambil manusia ni, ada sesuatu perkara hak dia suka, hak dia sayang. Di kalangan kita sendiri pun hak ada dalam surah ni. Kalau tanya masing-masing, pasti ada satu benda hak dia suka, hak dia sayang sangat atas dunia ni. Tetapi secara umumnya, manusia ni suka apa dia? Manusia ni suka pada harta. Tu tak spesifik lagi harta lagu mana. Mungkin saya hak lama dia lain, rajim dia lain, nizam dia lain. Ada benda buat lain-lain hak kita suka. Hak suka motor, sayang ke motor. Hak suka kereta, sayang pada kereta. Hak suka pada rumah, orang kata berbutir-butir rumah dia buat. Kenapa? Suka tengok rumah. Maka ada sesuatu perkara yang kita suka ni, manusia. Maka di saat itu kata Imam Hatim Al-Asam, tapi perkara hak kita sayang, perkara hak kita suka ni, ada yang kadang-kadang temang masa kita sakit, tapi dia tak temang kita dah masa kita duduk dalam kubur. Tapi ada juga perkara hak kita sayang, hak kita ni terlalu kasih pada dia, temang dengan kita ni, sapalah kita masuk pada lubang kubur sekalipun. Hak tu. Manakala yang lainnya akan terus balik dan tidak mahu untuk bersama-sama dengan kekasihnya di dalam kubur. Maka dia kata, ada perkara hak ikut siapa ke dalam kubur, ada tak siapa kubur pun kena tanang dah dalam kubur, tak ada temang pun, tak ada nak tunggu pun kita dalam kubur, melainkan dia akan balik tinggal kita lalu mencari kekasih-kekasih lain.
Contoh dia begini dah muslimin muslimat. Hari ni kita hidup dalam keadaan berkeluarga. Sayang doa pada anak-anak. Sayang doa pada isteri kita. Tapi saat kita mati, dia teriak 3 hari, lepas tu tak ingat dah kita. Dah? Dia nangis sekejap, lepas tu lupa dah lah kita. Dah? Adapun perkara yang akan bersama dengan kita ni apa dia? Tidak lain dan tidak bukan adalah amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta kita, hak kita sayang, dapat juga bantu kita bila mana kita bawa dia pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Contoh ada kenderaan besar, tak kira hujan panas pun mari bawa ke rumah Allah taala. Dia dapat bantu kita, tapi tidaklah motor kereta tu duduk temang dengan kita sekali dalam kubur, tidak. Dan nak ayatnya bahawa apa yang telah kita gunakan kudrat pada kereta, kudrat pada motor tu tadi, dibalas dengan balasan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada orang jenis sayang pada harta ni muslimin muslimat, dia sayang siapa tak guna, akhirnya jadi gitu je lah. Jadi buruk gitu. Ya, ada kereta banyak, hujan sikit je tak mari lalu dah surau, tak mari dah sejid. Apa? Sayang ke benda. Tapi atas sebab itulah Imam Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala ada pesan pada kita, ada perkara hak kita sayang ni akan temang kita bersama-sama dalam kubur, dan ada yang tidak akan menemani kita, bahkan ahli keluarga kita sendiri pun muslimin muslimat. Ya tu. Maka lalu aku berfikir dan akhirnya aku membuat kesimpulan bahawa sebaik-baik kekasih itu ialah kekasih yang sentiasa mengiringi kekasihnya ke dalam kubur dan menjadi penghibur dan temang setia. Dan tidak ada kekasih yang bersedia untuk berbuat demikian selain daripada amalan yang saleh, maka aku terus menjadikan amalan saleh ini sebagai teman dan kekasihku, supaya ia dapat menerangi kuburku dan menghiburkan hatiku, dan sudah pasti ia tidak akan meninggalkan aku duduk bersendirian. Betul? Ahli keluarga kita tinggal kita, harta benda kita tinggalkan dia, rumah kita hak kita bina semegah mana pun kita akan keluar daripada dia, tinggal habis. Melainkan di sana amalan-amalan yang kita buat dalam rumah kita, amalan baik, dengan ada kereta, ada motor, lalu kita guna perkara tersebut untuk buat perkara baik, maka akan jadi pahala untuk kita. Dengan kudrat tenaga yang kita ada atas dunia, lalu kita bentukkan ia menjadi amal yang saleh, maka ia akan bantu kita. Maka sebab tu kata ulama, temang dalam kubur ni tidak lain dan tidak bukan melainkan amal saleh yang menjadi pahala. Ada satu perkara yang menjadi pahala, yang menjadi penemang pada kita lagi selain daripada amal-amal saleh. Apa dia? Al-Quran hak kita baca. Al-Quran hak kita baca ni muslimin muslimat, bukan sekadar tolong atas dunia, tapi juga akan tolong kita kubur dan juga akhirat. Sebab apa saya gitu muslimin muslimat? Baik. Al-Quran ni mukjizat dia menjadi penenang untuk hati kita. Bahkan Al-Quran ni menjadi pembuka rezeki untuk kita. Kata ulama, semakin banyak kamu baca Quran, semakin Allah beri apa segala hajat untuk kamu nak. Atas dunia dia bantu kita dah, tolong kita dah. Dalam kubur esok pun disebut oleh Nabi SAW menjadi cahaya kepada penghuni kubur, yang mana penghuni kubur itu adalah sahabat Al-Quran ketika mana duduk atas dunia. Duduk jadi teman. Teman kita duduk dalam keadaan gelap seorang diri, muslimin muslimat, akhirnya datang cahaya. Apa dia cahaya tu? Al-Quranul Karim. Bahkan di sana pada hari akhirat, jumpalah lagu mana pun dengan ahli keluarga kita, seorang pun tak akan tolong kita. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Pada hari terpisah, yauma yafirru mar'u min akhihi, pada hari terpisah seseorang dengan siapa? Akhihi. Siapa dia akhir ni? Saudara-saudara dia. Tinggal belaka dia, nak minta tolong taklah layan. Wa ummihi wa abih,
Bahkan mak ayah pun akan tinggalkan kita. Kerana apa? Masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing, duk fikir syurga ke neraka, syurga ke neraka. Wa sahibatihi wa bani, bahkan pasangan-pasangan dan juga anak-anak meninggalkan kita seorang diri, muslimin muslimat. Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih, kerana pada hari tersebut masing-masing dengan hal urusan masing-masing. Tak ada benda. Maka di sana benda hak tolong kita. Di antara hadis yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran akan bantu kita. Al-Quran datang pada Allah. Al-Quran kata, wahai Tuhan, izinkan aku pada hari ini nak beri syafaat. Syafaat ni apa dia? Pertolongan. Kerana pada hidup atas dunia hari itu, ketika mana orang lain tidur, dia bangun baca aku, ya Allah. Dia baca Quran. Maka hari ini aku nak tolong dia. Maka izinkan aku beri syafaat, beri pertolongan pada dia. Maka Allah Ta'ala pun mengizinkan Al-Quran memberi bantuan pada sahabat dia. Maka Al-Quran ni barang yang menjadi hasil baik pada kita dunia, kubur dan juga akhirat, muslimin muslimat. Itu temang pertama. Temang kedua, dan kata ulama seperti mana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam, bila mana mati anak Adam, inqata amaluh, maka akan inqata, orang kata apa, terputus amalan, melainkan 3 perkara. Apa dia? Sedekah jariah dia, doa anak-anak yang saleh, dan juga di sana ilmu yang memberi manfaat. Ni temang kita ni. Di saat orang lain tinggalkan kemewahan harta benda tanpa mengerti amal yang saleh, maka sekiranya kita ada bekas sedekah, ada tinggalkan anak-anak yang saleh yang mendoakan kita, bahkan kita meninggalkan ilmu yang bermanfaat, maka insya-Allah ini akan membantu kita, muslimin muslimat. Yang pertama, bab sedekah. Dia akan jadi teman kita dalam kubur, jadi teman kita pada hari akhirat. Dan sedekah yang berbentuk telah bertukar menjadi pahala, hak ni akan bantu kita. Bahkan orang yang suka bersedekah ni, muslimin muslimat, Allah tunjuk kemuliaan kepada dia. Baru ni saya ada jumpa dengan seorang pegawai hospital Dungun. Dia mari telefon, dia kata, Ustaz boleh tak mari rumah saya nak beri saya nak masuk korban di Afrika. Dia kata, tak apa, saya pergi rumah. Dan saya pergi rumah. Dia ni beberapa tahun lepas meninggal, isteri dia meninggal dah. Dan dia cerita muslimin muslimat bagaimana kelebihan yang Allah Ta'ala duk beri pada isteri dia. Isteri dia kata, Ustaz, saya akui sungguh sepanjang saya hidup dengan bini saya ni, arwah bini saya tu sangat-sangat suka menderma, Ustaz. Siapakan dia kata, barang kemas ni tak ada tangan dia, cicing, gelang tak ada. Sebab apa? Habis kerana derma, Ustaz. Dan dia seorang cikgu mengajar fizik, pakai kereta buruk, Ustaz. Siapakan saya ni hak kerja juga, saya akhirnya beli kereta sebuah untuk dia. Sebab apa? Dia tak mampu nak beli kereta, sebab habis ulang-ulang tak nak bayar. Dan bini dia ni habis duit untuk orang lain. Dia kata, Ustaz, bini saya ni panjang hidup saya, Ustaz, kalaulah kata 10 kali bangun tengah malam nak bertahajud tu, Ustaz, sekali je saya kejut dia, 9 kali dia kejut saya. Dan dia bangun tengah-tengah malam menangis seorang diri pas sembahyang. Satu hari tu saya duk tanya dia, apa menangis? Dia kata dia teringat ketika mana nak pergi sekolah, ada orang susah, tak boleh nak makan dan sebagainya. Menangis, bini dia ni menangis. Dan esok tu dia paksa saya, Ustaz, pergi tolong juga orang susah tu. Pergi tolong bawa lah mendapat-dapat hak patut, Ustaz. Akhirnya apa hak saya nak cerita malam ni tentang kelebihan orang bersedekah ni. Dia cerita pada saya, dia kata, Allah Ta'ala nak tunjuk sungguh kelebihan pada bini saya ni, Ustaz. Dia kata bini saya mati pukul 6 petang. Siapa pukul 6 pagi esok tu pula, Ustaz, setiap 2 jam sekali ni akan ada orang yang mari baca Quran, habiskan 30 juzuk 2 jam sekali. Dah hak saya pelik, Ustaz, pukul 2, pukul 4 pagi tu mari lagi orang hak ngaji Quran untuk bini saya. Saya tak kenal mari daripada mana. Dan saya tanya, kata mari daripada Kelantan. Mari daripada Kelantan ni, muslimin muslimat. Saya tak kenal dia pun. Tapi hak mari tu, Ustaz, budak-budak berpakaian putih, saya rosok kepala seorang-seorang ni.
Tapi tak nampak lah masa masuk rumah saya pukul 2, pukul 4 pagi tu Ustaz, tak nampak pada muka budak-budak ni keletihan. Pukul 2, pukul 4 pagi ni, kalau mari dah pelatang tu pun ngatuk dah, duduk dalam bank dah. Ngatuk mata, nampak dah muka. Tapi saya tak nampak muka letih budak-budak ni Ustaz. Dan lepas habis je 30 juzuk pakak baca ni, beri salam, balik lalu. Dan Allah tidak detik pada hati saya ni nak tengok, nak jenguk mari dengan dia. Saya tak terfikir hari tu Ustaz. Sangat-sangat pelik Ustaz dia. Pukul 2, pukul 4 pagi mari ngaji pada almarhumah bini saya ni. Siapalah pukul 6 pagi tu, anak saya dengan kawan-kawan dia pula pakak baca 30 juzuk habis. 30 juzuk untuk almarhumah bini saya ni. Tapi nak royaknya, saya pun tak tahu mari daripada mana orang-orang ni. Maka Allah beri kelebihan. Kematian dia diiringi dengan apa? Al-Quran yang disedekahkan bacaan tersebut untuk hak mati ni. Hebatnya dengan bersedekah ni, kita bantu Allah yang beri perasaan hati orang untuk mari jenguk jenazah kita, muslimin muslimat. Yang sebenar-benarnya kalau kita fikir sungguh, kadang kalau Allah tak letak pada hati ni, jiran sebelah pun tak pun tengok jenazah kita. Tapi apa, siapa sejauh ni orang boleh mari. Kerana apa? Di sana adanya kelebihan dalam keadaan kita ni suka bersedekah. Atas dunia pun nampak dah kelebihan tersebut, apatah lagi dalam kubur yang sentiasa kita kata apa, berjalan pahala sedekah tersebut. Hasil daripada apa yang kita semai ketika mana kita duduk atas dunia. Dan juga doa anak yang soleh juga mengiringi seseorang, walaupun anak ni tak boleh duduk sama-sama dengan kita dalam kubur sebab kita hak mati ni, tapi hasilan daripada kita ajar dia, menjadikan dia orang hak kenal Tuhan, maka dia tahu tanggungjawab untuk mendoakan kita sebagai seorang ibu dan juga ayah. Maka insya-Allah doa anak tersebut mengiringi kita, bahkan mengangkat mungkin kesusahan, kesukaran yang ada dengan kita di dalam kubur esok muslimin muslimat. Dan yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Dan saya suka sebut, dan saya mungkin pernah sebut sini, bila mana sebut ilmu ni tidak perlu sampai kita duduk depan kena cakap rogang dak. Hatta kita ajar seorang dengan satu perkara kebaikan pun, dan akhirnya dia buat sokmo, dia telah menjadi saham untuk kita. Muslimin muslimat, macam kita duk ajar anak kita. Sampai hari ni dia boleh baca Quran fasih, boleh baca Quran contohnya. Hasil lagu mana hak dia mula-mula boleh kenal Quran ni? Dengan kita duk ajar dia alif, ba, ta, a, ba, ta, ta, ja. Kita hak ajar dia awal-awal ni. Dan akhirnya dia membesar dalam keadaan suka Quran, pandai baca Quran. Apakah tok guru hak ngaji hak ajar dia pandai ni je boleh pahala tak? Adapun kita hak ajar dia pada asas tu pun dapat pahala. Siapalah kita mati dan siapalah dia mati, kita akan dapat pahala daripada hasil bacaan dia. Hatta muslimin muslimat, dan kita ajak orang mari berjemaah contohnya, kita ajak kawan kita hak jenis liar sikit, kita ajak sikit-sikit mari semayang jemaah, akhirnya terlekat hati dia suka berjemaah. Kita mati dah ni, nama dah mati, tapi kawan kita mari sokmo surah ni berjemaah. Hasil apa? Hasil dakwah kita pada dia. Selagi mana kawan kita tu hidup, dan selagi mana dia sentiasa solat dalam keadaan berjemaah seperti mana kita ajar dia, maka saat tu juga sokmo dapat pahala untuk kita. Dan tak perlu susah-susah pun. Dan kita nak tinggal ilmu yang bermanfaat ni, kita ajar orang wak ni, jangan wak ni, dapat pahala dah. Dah dapat pahala dah. Tapi kita ni kok jenis segan nak ayat kau orang, kena wak ni, jangan wak ni, segan. Akhirnya hak tu merugikan kita. Boleh jadi juga muslimin muslimat, kadang-kadang kita ajar orang ni, kita tak sedar benda tu kebaikan tau. Akhirnya dia menjadi satu saham untuk kita. Jadi saham untuk kita. Baik. Lalu dia kata apa? Tidak ada yang dapat menghiburkan seseorang di dalam kubur ketika mana duduk bersendirian, melainkan amal yang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Taala pun sebut dalam Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim.
Pada hari yang tidak beri manfaat dah harta benda kita, anak-anak kita, melainkan di sana orang yang hadir menghadap Allah dalam keadaan hati yang sejahtera. Lagu mana orang sejahtera ni? Orang yang tak ada masalah sudut dosanya, orang yang ada banyak dari sudut bekalan amalan dan ketaatan pada Allah, orang yang tinggi takwanya pada Allah. Maka orang jenis ni banyak kesejahteraan pada hati dia, tidak bimbang. Waktu hak kita nak sangat ni, cita-cita kita hak ni, dan nak hadap Allah dalam keadaan baik, muslimin muslimat, dalam keadaan baik. Maka penting pada kita, pada nasihat yang pertama ni, seseorang itu perlu mencari kekasih yang boleh temang dia sapa ke dalam kubur. Bukan maksud kata tak perlu sayang anak bini ni. Ajar anak dengan kebaikan, ajar isteri dengan kebaikan. Hasil daripada kebaikan yang kita ajar tu dapat temang kita juga. Tu. Baik. Dan yang kedua, disebut oleh Imam Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala, dia kata, sesungguhnya aku melihat sekalian makhluk ini sentiasa mengikuti kehendak nafsu mereka dan bersegera menunaikan apa jua kehendaknya. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan ada pun orang yang takut akan berdiri di hadapan Tuhannya dan menahan nafsu daripada kehendak-kehendaknya, maka orang itu akan dijadikan baginya syurga sebagai tempat tinggalnya. Mati Masang kata pula, jenis manusia ni pula ramai hak suka turut hawa nafsu dia. Hak ni susah muslimin muslimat. Dan sebab perlu kita ingat, ketaatan kepada Allah ini satu benda yang tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Belawang semua. Nak mari sejik surah ni pun belawang. 4 bulan dah kuliah. Berasa malah nak mari surah. Nak kuliah malahnya. Nak royak. Tadi saya ni duduk letisan sungguh. Pas habis sekolah, pergi kedai kita pula di Pasir Panjang. Balik rumah kat konang dah, Allah letihnya, berasa tidur sekejap ni. Royak kau rumah, kejut deh. Orang azang tu kejut kah? Tak, letih sangat. Nak batalkan nyanyi ke nizang. Tak. Tapi nak royaknya bukanlah maksud kata berlawang semua hawa nafsu ni. Berlawang semua. Akhirnya kitalah yang boleh pilih nak menangkan iman ataupun nak menangkan hawa nafsu kita. Maka di kalangan kita ni ada jenis orang yang mengikut iman, ada jenis orang yang mengikut hawa nafsu, dia nak benda boleh belaka. Dalam satu kitab Madza Ya'ni Intima' lil Islam, Syekh Fatih Yakan rahimahullahu ta'ala bawa satu cerita. Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Zakaria ke Yahya, pernah didatangi oleh iblis. Iblis mari kat dia. Lalu Nabi ni pun tanya, dia kata, pada pendapatmu, hak mu goda manusia ni, lagu mana kat pandangan kamu tentang manusia ni, dia kata. Dan Nabi ni tanya iblis. Dah tak pelik lah Nabi-Nabi ni. Nabi tanya iblis, mengikut pandangan kamu, lagu mana kat perangai manusia ni? Lalu iblis jawab, manusia ni ada 3. Yang pertama, manusia seperti kamu yang terjaga daripada melakukan dosa dan juga salah. Nabi, Rasul. Yang pertama. Yang kedua, ada jenis manusia yang aku suruh buat apa pun, mereka akan ikut tanpa ada bantahan, tanpa ada penyesalan. Dan ada jenis manusia yang ketiga, dan hak ni paling susah sekali. Manusia yang telah aku bisikkan, aku hasutkan melakukan kejahatan, tiba-tiba datang kesedaran pada hati dia bahawa bisikan ini adalah bisikan yang tidak benar. Maka dia kembali bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan jenis manusia hak ni lah paling susah untuk aku jaga, dia kata. Maka kita boleh tengok, kita nombor 1 memang tak dah. Nombor 1 tak dah, tu pangkat makam Nabi, makam Rasul dah.
Adapun kita dua, sama ada kita jenis orang yang dibisikkan dengan kejahatan lalu bertaubat kepada Allah, ataupun orang yang dibisikkan oleh syaitan, kita buat apa yang syaitan nak, akhirnya tak ada penyesalan, tak ada kekesalan pada hati kita. Tetap kita duduk belah mana? Maka insya-Allah lah, mudah-mudahan kita duduk di belah yang baik lah. Kita ni manusia memang tak terlepas dah daripada silap. Kadang-kadang duk ikut hawa nafsu, lalu berasa menyesal, balik semula pada Allah. Ini memang sifat manusia dah. Tetapi di sana muslimin muslimat, jangan kita jadi orang yang sentiasa mengikut kehendak nafsu. Kehendak nafsu yang dibisikkan kejahatan oleh syaitan. Dan sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar kita doa supaya dijauhi kita ni dengan keburukan-keburukan. Seperti mana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doanya, Allahumma inni a'udzubika min su'il akhlaq wal a'mal wal ahwa. Allahumma ya Tuhan, wahai Tuhan, wahai Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku ni berlindung denganmu, min su', daripada keburukan. Apa dia? 3 keburukan. Yang pertama al-akhlaq, keburukan akhlak, akhlak buruk. Mintalah jauh aku daripada berperangai dengan perangai yang buruk. Wal a'mal, dan keburukan dari sudut amalan, tak ada langsung amalan soleh. Dan tak ada langsung berasa nak mari surga, nak mari sejid, nak baca Quran, nak bersedekah dan sebagainya, tak ada. Jangan siapa tahap tu. Maka minta Allah Ta'ala jauhkan daripada buruk perangai, buruk amalan. Dan yang ketiga, wal ahwa, buruknya hawa nafsu kita. Suka dengan maksiat, suka dengan kejahatan, redha dengan kemungkaran. Minta jangan ada pada hati kita. Maka ini yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lalu bila kata Imam Hatim Al-Asam, bila mana aku melihat ada makhluk yang suka mengikut kehendak hawa nafsu ni, maka aku pun ingat akan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah Taala kata apa? Ada pun orang yang takut pada hari berdirinya dia di hadapan Tuhannya dan menahan hawa nafsunya, maka syurgalah untuk dia. Maka dengan ayat ni kata Imam Hatim Al-Asam, maka timbul keyakinan pada hati aku, Al-Quran ataupun iman itu perlu dibenarkan dan nafsu itu perlu dimusuhi. Lalu aku pun menjadikannya, yakni menjadikan nafsu sebagai musuh dan berjuang untuk menentangnya. Kena berlawan semua dengan nafsu. Ni pesanan pada kita sendiri juga. Dan di sana, di antara pesanan seorang ulama daripada Saudi, Syekh Uthaymin, Syekh Saleh Uthaymin, dia beri 8 perkara nak mantapkan iman kita, nak kuat iman. Lagu mana kita nak pupuk iman kita ni sentiasa berada pada jalan Allah. Yang pertama kata Syekh Saleh Uthaymin rahimahullahu ta'ala, yang pertama memperbanyak menjaga ibadat fardu kita. Jaga ibadat fardu. Subuh, pada waktu subuh kita solat, jangan lajak sampai zuhur baru nak qada. Lewat semua dari sudut sembahyang kita. Tidak jaga dari sudut tetik turning solat kita, jangan. Comel dari sudut solat kita, waktu dia, jaga pergerakan dia, jaga dari sudut kekhusyukan dia, jaga bab fardu ni, jaga. Kata Imam Uthaymin. Yang kedua, perbanyakkan amalan-amalan sunat. Sembahyang sunat, lepas tu perkara sunat lagi, bersedekah, tolong orang, ucapkan perkara-perkara kebaikan dan sebagainya. Ini yang diajarkan dalam Islam. Banyakkan amalan sunat, terutamanya solat-solat kita ni lah. Dan yang ketiga, perbanyakkan zikir. Basuh semua lidah kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, hadiri majlis ilmu macam mana ni. Kadang-kadang kita manusia ni duk lupa. Bukan setakat hak dengar, hak cakap ni pun lupa semua. Tapi bila mana kita sama berkongsi ilmu, kita pun boleh baiki diri kita masing-masing. Duduk majlis ilmu, dengar Quran, dengar hadis, dengar nasihat para alim ulama, maka ia dapat menuntun balik hati kita pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya, berkawan dengan orang-orang hak baik. Kawan penting muslimin muslimat. Pilih kawan sangat penting.
Memilih kawan yang boleh pandu kita, boleh tunjuk kita pada jalan-jalan yang baik. Ni salah, kawan tak tegur salah kita. Kena pilih kawan baik, bersuhbah dengan orang-orang yang baik. Seterusnya kita bermuhasabah diri semua. Dosa kita banyak mana, kebaikan kita buat hari ni banyak mana, dan amalan kita hari ni baik ke tak baik, kena bermuhasabah semua. Dan yang ketiga, sentiasa berdoa pada Allah dijauhi dengan keburukan. Di antara doa tadilah, dan minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada buruk perangai, buruk akhlak dan juga buruk hawa nafsu. Dan aku tidak pernah memanjakannya sehingga ia tunduk kepadaku dan merasa puas hati dengan tugasnya untuk taat dan beribadat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maka kata Imam Hatim Al-Asam, bila mana aku perjuang semua nak menangkan iman daripada nafsu itu, maka aku sentiasa tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbanyakkan taat dan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Taat dan ibadat ni penting muslimin muslimat. Bahkan dengan ketaatan dan ibadat kita inilah mampu untuk halang musibah daripada Allah Ta'ala. Boleh jadi seluruh, kita katakanlah beri contoh, sesebuah kampung tu ramainya orang buat kejahatan, tapi apa tak ditimpa musibah tempat dia? Kenapa? Boleh jadi di kalangan hak sikit tu masih lagi ada hak taat dan beribadat pada Allah. Atas sebab tu di antara perkara Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala sebut, dia kata apa? Terjadi musibah pada seseorang ataupun sesebuah negeri, boleh jadi kerana kurangnya dia taat atau ibadatnya dalam agama. Ramai dah menyimpang jalan jauh dengan Allah, maka di antara cara Allah Ta'ala nak tarik balik kita ni adalah dengan ditimpa sikit musibah untuk kita, maka datang menyesal pada kita. Macam isu COVID-19 lah baru ni kok, mula-mula dulu kok mayang hajat habis. Ada seruan semayang hajat, seluruh negara semayang hajat. Semayang hajat ni apa dia? Tidak lain lah nak mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Dan ada seruan bertaubat daripada dosa. Banyaklah musim COVID-19 juga buat kita kata apa ni, work Quran hawa, baca Quran ramai-ramai. Semua perkara ni nak mendekatkan diri dengan Allah, supaya mudah-mudahan ketaatan yang dibuat ini mengangkat musibah yang menimpa kita. Sebab apa? Allah yang memberi musibah, Allah juga mampu menarik musibah. Disebut dalam surah Taghabun ayat 11, Allah Ta'ala kata apa? Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'minu billah yahdi qalbah. Dan tidaklah apa musibah yang berlaku itu melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah, maka Allah pandu hati dia menghadapi musibah dengan tenang dan juga sabar. Maka taat kita hari ni bila mana tidak terlalu mengikut hawa nafsu ni, maka insya-Allah mudah-mudahan ia menjadi pengangkat ataupun penghalang musibah menimpa kita insya-Allah. Maka atas sebab tu penting bagi kita hari ni supaya tidak terlalu mengikut nafsu kejahatan yang kita sentiasa nak buat ini, lalu kita menangkan iman kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu faedah yang ketiga pula, sesungguhnya aku melihat setiap orang berusaha untuk menghimpunkan mata benda dunia ini sebanyak-banyaknya, kemudian lalu ia menahannya dan tidak mahu mendermakannya. Lalu aku memikirkan akan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, ma indakum yanfad wa ma indallahi baqa. Maksudnya apa yang ada di sisimu itu akan habis, dan pahala yang ada di sisi Allah itu adalah kekal. Lalu aku pun terus suka mengorbankan apa jua yang aku dapatkan daripada harta benda dunia, dan aku suka membahagikannya di kalangan fakir dan miskin, supaya harta benda itu menjadi pahala yang tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dia kata ada jenis manusia ni hok gila sangat pada harta. Siapa akan tahap dikumpulkan harta benda tersebut, dan bila tiba masa disuruh untuk keluarkan sikit daripada harta
hartanya, maka ia bersifat dengan menahan harta tersebut. Maksud menahan ni apa dia? Kedekut. Kedekut ni pula muslimin muslimat ada kedekut dengan orang, bahkan kedekut dengan diri sendiri pun ada kok. Kata ulama, kedekut ni, kedekut dengan orang tu biasa, kedekut dengan diri sendiri tu lagu mana? Kedekut dengan diri sendiri ni contoh lagu ni lah. Dia sakit, sakit yang memerlu sangat pada rawatan. Sayangnya kepitih ni muslimin muslimat, tak apalah, tak pergi hospital pun, tak apalah, tak pergi klinik pun, perhabis duit. Tu orang panggil bakhil pada diri sendiri. Ada kemampuan, pitih banyak, naik basikal contohnya. Naik basikal, nak pergi mana pun dengan basikal tu lah, letih lagu mana pun dengan basikal tu lah. Bukan kereta motor tak boleh bawa, boleh. Tapi buat apa? Sayang pergi pitih, beli sampai ribu-ribu ya. Contoh je ni. Tapi memang ada jenis yang bakhil dengan diri sendiri, muslimin muslimat. Bakhil tu teruk dah. Tapi kata ulama, bakhil dengan diri sendiri tu yang paling-paling teruk. Bakhil yang paling teruk. Tapi nak ayatnya, bila mana seseorang menahan hartanya daripada dikeluarkan, itu adalah sifat yang sangat tidak baik. Sebab di sana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap pagi kita ni muslimin muslimat ada dua malaikat yang mendoakan kita. Satu malaikat ni turun ke bumi ni akan berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, mugatilah balik pada manusia hak suka infak, suka sumbang, suka derma tu, gati balik dengan kebaikan. Muri harta ke dia, muri sihat ke dia, muri lapang masa ke dia, memberi ilmu pada dia, memberi kebaikan. Didoakan dengan kebaikan oleh malaikat Allah. Pada siapa ni? Pada orang yang suka mengeluarkan harta benda dia di jalan Allah. Dan di sana ada lagi malaikat seorang lagi ni berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, mutahankanlah, binasakanlah hartanya. Binasa sebab apa ni? Binasa sebab terlalu kedekut, terlalu sayang pada hartanya untuk dia belanjakan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut bab ni, saya ingat lagi pada hak tadi hak saya cerita pasal isteri dia tu. Bergawa ni muslimin muslimat, dia ada kelebihan, dan saya percayalah benda ni sebab dia pun seorang yang siqah lah, yang memang boleh dipercayai. Dia ada imam, orang yang muhtadajin, orang yang beragama. Dia cerita kelebihan dia muslimin muslimat Allah Ta'ala beri ni. Dan Allah Ta'ala beri. Dia seorang batu burung, tapi duduk dongong lama dah. Dia cerita gini, Allah Ta'ala beri kelebihan pada dia. Dia ni jenis seorang yang suka tolong orang. Daripada kecil suka tolong orang. Dia tengok kawan dia tak ada biti, hari tu dia kata apa, nak beli apa, hari tu kodok benda tu 5 sen. Tapi kawan-kawan ni tak ada, miskin mereka ni. Betulan dia ni ada piti sikit. Tapi dia kata, satu hari dia cerita, saya ingat lah, kawan ni nak beli buku. Dah ada 5 orang kawan nak beli buku. Dah dia pun tanya, dak apa dak beli buku? Kawan kata tak ada piti. Tak ada piti. Dia kata tak apalah, aku tolong. Dia kata, saya ni ustaz, piti tak ada kau cek ni. Tapi saya seluk juga. Ada saya. Dan ni berlanjutan daripada saya kecil tu, sapalah saya tinggal tampak benda ni ada. Seluk je kau cek ada piti, seluk kau cek ada piti, asal tak ada pun Allah beri. Tapi ustaz, lepas dah tapak tu tak ada dah benda ni. Sebab apa? Saya tanya. Sebab saya pergi royak ke ayah kita. Ke ayah saya royak. Dan saya royak kelebihan yang ada pada saya ni. Ayah saya pun bila dengar ayah kata kena, Hawang benda ni boleh ke Hawang? Maksudnya keturunan dia ni diberikan kelebihan tersebut. Dia ni keturunan Said, keturunan Nabi SAW. Dia kata Hawang, pas Hawang royak ke ayah ni tak ada dah lah benda ni ke Hawang. Habis betul. Ya sungguh, dia kata benar benda ayah saya sebut ustaz. Lepas pada saya royak ke dia tapak tu, tak ada dah, tak jadi dah dia saya. Siapa ayah saya sebut, buat apa mau pergi royak ke ayah? Dah saya mana tahu. Dia kata putus. Tapi daripada kecil ada. Dia seluk pitih ada, seluk pitih ada. Nak royak yang kelebihan ni. Dan kelebihan ni diberi sebab apa? Dia ni seakan-akan telah kita kata lahir dia tu seorang anak kecil yang suka memberi pada orang.
Akhirnya dengan perangai dia suka beri tu, Allah pula ui kelebihan pula pada dia ni. Ada piti sokma. Siapa kan dia kata, Ustaz, walaupun benda ni putus dah kelebihan tersebut, tapi satu hari tu Allah nak tolong saya, mungkin berkat juga Ustaz. Berkat juga kita suka tolong orang ni Ustaz. Satu hari tu kita duk hospital ni, orang hospital ni kalau susah kok saya pelik kok Ustaz, suka tuju pada saya minta benda-benda pun. Tak ada piti ke, suka tuju pada saya. Tapi tak apa dah, saya anggap benda tu anugerah Allah lah. Satu hari tu ada seorang pokcik, lepas habis kena tahan wak tu, mari betulan jumpa saya ni. Kau ajak nak balik kampung, ada pitih 2 riyal je saya. Dan nak balik kampung pitih tak cukup. Saya pun celuk kocek ni, ada 50 riyal, sewi ke dia 50 riyal. Lepas ada sewi ke dia tu, saya pun pergi keting, tengok orang hok bersih hospital ni pakak makan ramai-ramai. Saya pun niat nak belanja lah, dia kata. Tapi saya tak ingat dah, masa tu Ustaz, saya ni tak ada pitih dah, kocek ni 50 riyal habis ke orang dah dia. Tak ada pitih dah ni. Saya pun jamulah orang ni hok bersih hospital ni, makan. Tiba masa nak bayar baru saya ingat, Ustaz, pitih tak ada dalam kocek. Pitih tak ada. Allah Ustaz, malu saya. Dah nak pergi bayar lagu mana ni, siapa tahap saya nak pergi pinjam dengan kawan saya, nak ambil pitih dengan kawan tu, nak pergi bayar ke kating hospital ni. Tapi Allah Ta'ala nak jaga dalam keadaan dia kata saya ni Ustaz minta dalam hati, ya Allah, mau tahu aku malu ni, pitih tak ada, nak belanja orang pitih tak ada ni. Mau tahu ya Allah, malunya aku. Tiba-tiba Ustaz, mari kawan kita tak tahulah bercelah mana, dia panggil kita, dia kata, ni aku lama dah cari mau ni, nak bayar pitih hutang mau hari tu, pergi bawa anak aku pergi sambung belajar, mau beri pitih ke aku, pinjam. Ni aku ada pitih sikit dah ni, aku nak bayar hutang aku dengan mu. Saya tak ingat dah Ustaz, hutang dia tu dengan kita. Moga anak nak belajar jauh, tak apalah, kita anggap sedekah je lah. Tapi betul lah kita nak bayar juga, tak apa, kita ambil 500 riyal Ustaz. Dia kata dapat balik 50, Allah Ta'ala bayar cash boleh 500 riyal. Dan tapi banyak lagi lah cerita-cerita hak dia royak pada kita dan sangat menakjubkan. Dan satu cerita hak dia royak masa pergi wak haji. Dan dia pergi wak haji, dia tengok Kaabah ni, masih duduk tawaf Kaabah, dalam hati dia je minta dengan Allah. Kata, ya Allah, aku nak duduk sungguh-sungguh dengan orang hafiz Quran. Aku nak duduk dekat dengan orang hafiz Quran. Lepas tu Ustaz percaya kita Ustaz. Tiap-tiap hari Ustaz kita pergi sejid, sebelah kita orang hafiz Quran belaka Ustaz. Orang hafiz Quran tiap-tiap hari tu duduk Mekah tu, duduk depan Kaabah, sentiasa orang duduk tepi kita ni orang hafiz Quran. Tapi yang sangat pelik muslimin muslimat ni cerita kebaikan untuk kita. Tak tahulah berapa. Dia kata ada bisikan, suruh duduk tempat sekian dan tempat sekian tu adalah hafiz Quran. Ada orang bisik. Dan orang bisik tu bukan orang Arab ke benda. Dia kata, Ustaz, saya dengar suara tu orang Terengganu saya. Bahasa Terengganu sebut. Bodoh-bodoh tu biasa. Bodoh duduk situ bodoh. Bodoh duduk situ tu. Orang hafiz Quran tu. Dia cerita hak pengalaman pertama, dia kata hari pertama saya sapa, hak saya minta dengan Allah, ya Allah, aku nak duduk dekat orang hafiz Quran. Lalu datang suara tu duduk bisik, suruh duduk sini, saya pun daripada sah pertama dekat dengan multazam, dekat dengan pintu Kaabah tu, akhirnya saya tukar pergi sah 3 sebab bunyi bisikan suara tu suruh duduk pada sah yang ketiga. Sebab dia kata sah 3 tu hafiz Quran. Saya pun duduk tengok dia ni Ustaz pakai baju jubah putih, kelubung putih ni. Saya pun tengok Ustaz, dia kata lepas habis semayang tengok, ya Allah Ustaz, gelak Ustaz. Gelak tu apa maksud orang hitam. Dah. Saya pun duduk pergi sebelah dia. Lepas tu Ustaz, dia kata dengarlah dia duk macam baca. Dia kata baca Quran ke nasyid ke apa, Ustaz, saya tak faham. Lepas tu saya pun tanya dia lah, betulan saya boleh bahasa Inggeris ni. Saya pun tanya dia. Lalu pak cik tu kata, saya pun tanya dia hafiz Quran. Pak cik kata, ya, aku hafiz Quran 30 juzuk. Ya Allah Ustaz, boleh duduk tapi hafiz Quran. Lepas tu berlanjutan lah, duduk dengan jumpa sebelah tu pakar, doktor pakar Australia, orang Australia, doktor pakar hafiz Quran. Duduk tepi seorang budak. Dia kata, di situ masa anak saya pun ada, dia kata, Ustaz, hafiz Quran budak tu kecek pada anak Ustaz. Boleh jadi umur 5-6 tahun. Nampak bodoh gitu je.
Perangai budak lah. Duduk kelepor kali sejid. Tetapi Ustaz, satu hari tu masa saya baca Quran ni, tiba dah masa sujud tilawah. Saya pun nak sujud ni, Quran tak tahu nak tak mana. Akhirnya budak tu tawarkan diri untuk pegang Quran saya. Dia faham maksudnya saya nak sujud tilawah. Budak tu pun ambil, budak tu tahu sujud. Budak tu Arab, sujud. Saya pun sujud Ustaz. Lepas saya sujud tu, saya pun tanya, awak hafiz Quran ke? Dah, minta maaf. Dia guna bahasa isyarat lah. Moga budak tu orang Arab, dia ni orang Melayu. Dia pun buat isyarat, tunjuk Quran. Budak tu pun angguk-angguk. Akhirnya apa yang berlaku? Pegawai hospital ni pun baca Quran, suruh budak tu sambung. Laju budak tu boleh sambung, muslimin muslimat. 2, 3, 4 kali saya test Ustaz, boleh jawab belaka. Siapa saja ni hok tengok Quran pun pening tengok ni laju ngak budak tu baca. Hafiz Quran Ustaz. Dan dah sepanjang hidup saya Ustaz, hok tu sangat pelik. Tiap-tiap hari saya duduk hafiz Quran, saya duduk sebelah hafiz Quran kerana saya doa sekara je Ustaz depan Kaabah. Nak duduk dekat dengan orang hafiz Quran. Allah tunaikan permintaan saya Ustaz. Tapi yang tunjukkan arah suruh duduk tu, suara hok bisik tu lah. Allah beri kelebihan pada dia tu dari sudut tu. Tadi bab duit tu dah. Oleh hak tu pula dosa lagi. Dan saya ni kira dia tidak, bukan dia mereka cerita, dan dia seorang yang siqah, seorang yang dipercayai, seorang yang saleh. Dan selesai benda tu, Allah Taala nak beri kelebihan untuk dia. Nak beri kelebihan untuk dia. Tapi nak royaknya sini muslimin muslimat, cerita tadilah berkaitan dengan suka bersedekah tanpa rasa nak menahan hartanya daripada dibelanjakan di sisi Allah. Maka kata Imam Hatim Al-Assam yang terakhirnya, kerana ayat Allah menyebutkan apa yang ada di sisimu itu akan habis dan pahala yang ada di sisi Allah itu kekal, lalu aku pun terus suka mengorbankan apa jua yang aku dapatkan daripada harta benda dunia, dan aku suka membahagikannya di kalangan fakir dan miskin, supaya harta itu menjadi pahala yang tersimpan di sisi Allah. Dan dengan ayat Allah tu, maka aku pun suka menginfak. Sebab aku tahu harta bila mana aku kumpul, harta ni ain, harta tu maksud ain ni harta kita ni, ia tak akan sama dengan kita, melainkan harta ni kita sumbangkan pada orang, maka pahala akan dapat pada kita. Maka hak itulah yang sebenar-benarnya kekal. Adapun harta yang bersifat ain harta ni, maka ia akan dipindah milik. Kita ada kereta sebuah, boleh ke bini kita. Ada rumah sebuah, boleh ke anak kita. Maka ia akan dipindah milik. Adapun pahala tidak akan menjadi milik lain, melainkan milik kita kekal selamanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka harta yang kita ada ni muslimin muslimat, belanjakan, gunakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sikit dengan qadar sikit, banyak dengan qadar banyak. Sekiranya kita orang yang tidak diberi peluang untuk pegang harta yang banyak, belanjakan dengan cara yang kemampuan kita. Hak tu. Maka sekadar tu sahaja muslimin muslimat, 3 faedah ataupun 3 perkara yang disebut oleh Imam Hatim Al-Assam rahimahullah, hafizahullah taala. Mudah-mudahan kita mengambil sedikit manfaat ataupun pengajaran daripada apa yang kita dengar, daripada cerita-cerita ataupun kisah alim ulama ini, insya-Allah. Sekadar tu sahaja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.